Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Media Dr. Fazila Idris selaku pensyarah bagi kursus LMCW 2153 Penghayatan Etika dan Peradaban dan juga rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan kumpulan kami pada hari ini ialah tanggungjawab sosial sebagai mahasiswa. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan nama kumpulan kami iaitu Multi-As. Nama ini diambil kerana kumpulan kami terdiri dari pelbagai etnik seperti Dusun, Iban dan Melayu. Saya mulakan pembentangan saya dengan memberitahu maksud mahasiswa. Mahasiswa terdiri dari dua suku kata iaitu Maha yang membawa maksud besar dan berkuasa dan siswa yang merujuk pada sekelompok pelajar atau penuntut di institusi pengajian tinggi. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, mahasiswa bermaksud pelajar di universiti. Selepas itu kita masuk kepada definisi tanggungjawab sosial. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, tanggungjawab bermaksud kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Sementara itu, Kamus Dewan Bahasa edisi kedua juga mengatakan sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Justru, pemahaman tentang tanggungjawab sosial ialah suatu kepercayaan bahawa fungsi sesebuah organisasi dan seorang pengurus sebagai pembuat keputusan harus berdasarkan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Aras tanggungjawab sosial bermaksud setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Seterusnya, individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat dunia. Dimensi sosial pula merupakan kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Seterusnya, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Peranan sosial sebagai mahasiswa. Pertama, membentuk kepribadian unggul. Sanjungan Thomas Carlyle menyatakan tentang Nabi Muhammad SAW bahawa baginda seorang yang jujur dan taat, benar dalam apa yang dilakukan, dikatakan dan diajarkan. Melalui sanjungan ini seharusnya menjadi contoh kepada mahasiswa dalam membentuk sahsiah yang hebat. Konsep kepribadian unggul adalah satu elemen penting yang perlu ada pada diri mahasiswa dalam mengurus kecemerlangan. Justru, falsafah pendidikan negara yang menekankan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan mahasiswa dan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Di samping itu, membudayakan semangat juang yang jitu. Dalam proses membuktikan bahawa mahasiswa merupakan tulang belakang perjuangan, mahasiswa wajar untuk mengikuti dan memberikan pandangan di dalam segala isu dan perkembangan yang berlaku, sama ada di dalam negeri maupun di peringkat antarabangsa. Hal ini penting untuk melahirkan golongan mahasiswa yang berpandangan progresif dan saintifik serta bersedia untuk menjunjung aspirasi negara dan seterusnya mampu memainkan peranan bermakna di dalam pola politik, sosial dan ekonomi dunia. Selain itu, mahasiswa yang cemerlang ialah insan yang menjiwai agama. Hal ini kerana agama seharusnya menjadi pedoman untuk seorang pemuda dalam menguruskan kehidupan sehariannya. Seorang penganut perlu ingat, agama bukan perkara tambahan, malah ia adalah keperluan asas seseorang individu. Andai agama dipandang enteng, hasilnya kita boleh lihat keadaan anak muda sekarang yang makin bebas pergaulannya, perlakuan yang melampaui batas dan penggunaan kata-kata yang kesat. Agama bukan hanya ibadat semata-mata, bahkan agama adalah syumul yang merangkup seluruh kehidupan. Seterusnya, mahasiswa merupakan pelapis kepimpinan. Adat patah tumbuh hilang berganti, begitu juga dengan tongkah kepimpinan. Sedar atau tidak, sebenarnya apabila mahasiswa melibatkan diri dengan aktiviti persatuan secara tidak langsung dapat melatih sifat kepimpinan dalam diri seseorang.
Selain dapat mendidik disiplin, ia juga dapat mengasah skil berkomunikasi dengan masyarakat. Maka, tidak dapat dinafikan pemuda yang berketerampilan tinggi lebih berpotensi untuk memimpin masyarakat seterusnya dapat melaksanakan perintah agamanya, mengamalkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Peranan sosial sebagai mahasiswa yang seterusnya adalah mewujudkan perpaduan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa harus bangkit dan sedar akan tanggungjawab untuk memupuk perpaduan agar kelestarian kampus terus terjamin. Oleh itu, masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan mahasiswa perlu ditangani kerana ini mampu merencatkan perpaduan jika tidak ditangani dengan betul dan berhema. Menurut Sanusi Osman 1985, masalah sebenar yang dihadapi sebenarnya bukanlah berpunca daripada kumpulan etnik yang berbagai di negara ini, tetapi yang lebih penting ialah perasaan perkauman dalam kalangan rakyat di negara ini terlalu dibesar-besarkan. Justru menjadi tanggungjawab mahasiswa untuk mengekalkan perpaduan dan menjamin kelestarian agar tragedi berdarah 13 Mei 1969 tidak berulang kembali. Mahasiswa merupakan salah satu permata yang berharga buat negara kerana mereka adalah penyambung dan pejuang negara untuk masa hadapan. Sifat dan sikap hormat menghormati perlulah dipupuk dan disemai di dalam diri setiap mahasiswa, tidak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban atau lain-lain lagi, kerana dengan sifat dan sikap ini kita dapat melahirkan semangat perpaduan kaum antara setiap etnik yang ada di Malaysia. Selanjutnya, mahasiswa juga berperanan sebagai wakil masyarakat. Sewajarnya mahasiswa pada hari ini harus mengambil peluang kebebasan bersuara dengan syarat segala pendapat dan luahan harus berdasarkan kepada ilmu dan pengetahuan yang mendalam serta tidak melampaui batas dan bukan tuduhan melulu dan dalam ruang lingkup tertentu. Justru, mahasiswa harus menjadi pemberi ilham, pencetus penafsiran dan memperjuangkan hak masyarakat keseluruhannya. Pendek kata, mereka harus bertindak sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Segala pengalaman berharga, teori dan aktiviti membina yang telah dilalui sewaktu berada di institusi pengajian wajar untuk dikongsi dengan masyarakat, khususnya muda-mudi kerana golongan inilah yang menjadi tulang belakang ataupun pemimpin negara di masa hadapan. Kita perlu sedari bahawa mahasiswa unggul adalah generasi termahal dan paling berharga yang terdapat di setiap negara di dunia ini. Maka secara tuntasnya, mahasiswa memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Seterusnya, aktiviti-aktiviti yang dapat membentuk perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Yang pertama, aktiviti gotong royong melalui semangat bantu-membantu dan bekerjasama membersihkan kawasan tertentu akan wujud rasa kekitaan antara mahasiswa. Justru, perpaduan antara kaum akan terjalin secara langsung atau secara tidak langsung melalui aktiviti ini. Yang kedua adalah aktiviti kesenian dan kebudayaan. Apabila menyentuh soal kesenian dan kebudayaan, rata-rata berfikiran bahawa aktiviti ini adalah cabang yang membawa kepada hiburan. Pemikiran konvensional sebegini menghalang mahasiswa, terutamanya daripada meneroka kesenian dan kebudayaan yang kita warisi dengan lebih mendalam. Sebaliknya, mahasiswa perlulah mempelajari dan mewarisi budaya seni masyarakat lain kerana ia mampu menjadi pemangkin semangat keharmonian. Tambahan pula, aktiviti memberi sumbangan juga mampu membentuk semangat muafakat di antara kalangan mahasiswa. Aktiviti ini juga mampu meringankan beban pihak yang memerlukan, ibarat hulurkan tangan, ringankan beban sekaligus membentuk sikap terbuka dalam diri seseorang. Antara aktiviti lain yang dapat membentuk perpaduan dalam kalangan mahasiswa ialah Karnival Ramah Varsity Kerava yang telah menganjurkan pelbagai aktiviti menarik seperti forum agama dan juga jualan makanan. Selain itu, SUKEM iaitu sukan yang melibatkan semua kolej di UKM di mana sukan seperti bola sepak, olahraga dan banyak lagi telah dipertandingkan. Dari sini, kita dapat lihat para mahasiswa dapat bersatu padu dalam menjayakan sesebuah program dan juga saling memberi semangat antara satu sama lain sepanjang program itu diadakan. Dan dari situlah secara tidak langsungnya mahasiswa dapat membentuk satu ikatan perpaduan yang utuh antara satu sama lain. Plagiarism adalah berasaskan daripada perkataan Latin iaitu plagaris yang membawa maksud sebagai penculik atau perompak. Plagiarism didefinisikan sebagai mencuri idea seseorang atau laporan yang ditulis tanpa memberi sebarang penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang itu adalah mencuri hak orang.
Menurut Kamus Dewan edisi 4 dan Pusat Rujukan Persuratan Melayu 2009, plagiarism bermaksud perbuatan mencedok kata-kata, idea dan lain-lain daripada karya orang lain dan menggunakannya sebagai karya sendiri. Plagiarism merupakan satu masalah etika yang telah wujud sejak awal tahun 1600 lagi. Namun begitu, pada zaman berteknologi khususnya internet, masalah plagiarism telah berkembang dengan serius. Sebelum perkembangan internet, pelajar memplagiat dengan cara tradisional iaitu mencari maklumat melalui bahan bercetak yang berada dalam perpustakaan dan menyalinkannya ke dalam kertas dengan penggunaan pensel atau pen. Cara yang lain pula adalah menaip semula ke dalam komputer, mencetak dan menghantarkannya untuk dinilai oleh pengajar. Situasi ini telah berubah setelah penggunaan internet diperluaskan. Pelajar hanya menyalin dan menampalkan copy and paste pernyataan yang dihendaki melalui maklumat yang didapati melalui internet tanpa menulis sumber rujukan yang sesuai atau memberi pengiktirafan kepada pengarang asal. Isu tidak menghormati pendidik bukanlah satu isu yang asing lagi buat kita. Peribahasa guru umpama lilin yang membakar diri demi menerangi orang lain yang membawa maksud seorang guru sanggup berkorban masa dan tenaga demi memastikan anak didiknya berjaya dalam kehidupan sudah dianggap tidak relevan lagi dalam kalangan mahasiswa pada masa kini. Seringkali kita melihat kisah-kisah duka seperti pelajar melawan cakap gurunya, guru dikhianati pelajar kerana dendam dan masalah akhlak yang agak merunsingkan di dada-dada akhbar dan media sosial. Ramai orang yang berilmu tetapi mereka tidak mementingkan adab sebagai penuntut ilmu. Walaupun begitu, jarang sekali guru berputus asa dalam memberi didikan terbaik kepada anak bangsa. Islam mengajar kita supaya menghormati guru seperti mana kita menghormati ibu bapa kerana guru umpama pengganti kedua orang tua kita ketika berada di sekolah ataupun di tempat-tempat menuntut ilmu. Ini kerana ilmu yang dituntut dengan adab yang dipelihara adalah ilmu yang di dalamnya penuh dengan keberkatan. Pada bulan 10 yang lalu, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengeluarkan Perkeliling Penangguhan Pendaftaran secara fizikal atau bersemuka bagi pelajar Institut Pengajian Tinggi kemasukan Oktober 2020. Ramai pelajar yang terkesan dengan perkeliling ini, terutamanya dari segi kewangan dan masa. Maka, tular tanda pagar siswa jaga siswa di laman Twitter yang digunakan oleh masyarakat Malaysia untuk menunjukkan keprihatinan mereka terhadap mahasiswa. Susulan itu, mantan Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Mazli Malik melancarkan tabung khas pembiayaan orang ramai bantuan khas tanda pagar siswa jaga siswa. Tidak dilupakan juga rakyat Malaysia dari pelbagai kaum telah tampil menawarkan bantuan buat mereka yang menghadapi masalah baik dari segi tekanan mental, tempat tinggal dan juga kewangan. Ini menunjukkan masyarakat Malaysia yang tidak mengira pangkat, bangsa dan agama telah bersatu padu membantu memastikan tanggungjawab sosial mahasiswa tercapai walau apa sahaja halangannya. Di samping itu, isu kegigihan Viviana Mosibik yang memanjat pokok untuk mendapatkan rangkaian internet yang laju bagi mengambil peperiksaan atas talian telah tular di media sosial. Terdapat beberapa pihak yang berbesar hati memberi bantuan dan penambahbaikan internet seperti syarikat telekomunikasi. DM telah pergi ke kampungnya untuk melakukan projek naik taraf pusat internet kampung pinggan-pinggan. Wakil dari pihak kerajaan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin, mencadangkan kepada Viviana bekerjasama dengan Yayasan Inovasi untuk membangunkan projek inovasi di kampungnya dalam pemeliharaan alam sekitar. Apa yang kita boleh lihat dari isu ini, masalah yang dihadapi oleh Viviana bukanlah halangan untuk beliau menjalankan tanggungjawab sosial sebagai mahasiswa. Sebaliknya, ini adalah peluang beliau untuk menunjukkan nilai integriti sebagai seorang mahasiswa di luar universiti seperti bertanggungjawab terhadap pelajarannya dan bijak menggunakan peluang berhubung dengan syarikat dan yayasan yang terkemuka.
Secara konklusinya, etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalaman manusia. Ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Jadi, setiap mahasiswa perlulah menunjukkan etika yang baik serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kerana mahasiswa merupakan aset kepada negara. Sekian, terima kasih.